سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita Riyadhus Salihin. Kita berhenti masih lagi dalam babul mujahadah, bab pada menyatakan bersungguh-sungguh melakukan ibadah ataupun bersungguh-sungguh dalam mencari akhirat dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bab ni Imam Nawawi rahimahullah dia nak menggambarkan bagaimana para sahabat Nabi dan para sahabat ni bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang Islam kena berusaha tuan-tuan untuk melakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok. Kita berhenti di hadis yang ke-102. Al-Thamin, hadis yang ke-8. An Abi Abdullah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Hadis ni daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Dia masuk Islam, ayah dia pun masuk Islam. Dan Huzaifah al-Yaman ni terkenal dengan sahabat Nabi yang menyimpan rahsia Nabi. Nabi ada bagi tahu rahsia pada dia. Antara benda yang Nabi bagi tahu dia adalah senarai nama orang-orang munafik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Pura-pura. Nabi bagi tahu dekat dia senarai nama orang yang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu siapa yang munafik, siapa yang bukan. Baik. Qal, dia berkata, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah, pada satu malam. Ini sembahyang tahajud. Nabi dia bersembahyang berjemaah. Sembahyang tahajud boleh je berjemaah. Boleh berjemaah, boleh bersendirian. Jadi dia sembahyang berjemaah, sembahyang tahajud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Mula-mula baca doa iftitah lah. Tuan-tuan kalau bangun malam, kalau boleh bangun malam lah, terutama tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan yang mana yang kalau usia yang lanjut usia sikit lah, kalau 50 ke atas, biasanya kadang-kadang kita tidur bukan lagi macam orang muda. Kadang-kadang kita selalu bangun tak terkencing, kadang-kadang dah bangun dah tak terlelap. Ini semua tanda tuan-tuan, kita kena ada kesedaran kita ni makin lama menuju ke alam akhirat. Kena ada kesedaran. Jadi sepatutnya terutama bila umur 40 lah, dia dah kena ada kesedaran. Kita tak boleh lagi macam orang yang belum 40, berfoya-foya, duduk kedai kopi, duduk menyembang, buang masa, duduk lalai, macam budak-budak duduk main motor. Umur 40 main motor lagi. Macam budak-budak anak muda. Kita ada kena kesedaran tuan-tuan, kita dah makin tua. Antara kasih sayang Allah pada kita, Allah Ta'ala tarik nikmat tu sikit-sikit supaya kita tahu kita ni makin hampir kepada akhirat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia sebut, kita ni inna dunya irtahalat mudbirah. Dunia itu dia berjalan membelakangkan, kita membelakangkan dunia. Betul tak? Kita makin tinggal dunia, kita makin menuju ke alam akhirat. Dan wal akhirah irtahalat muqbilah. Akhirat ini dia makin datang ke depan. Kita makin lama makin kita menuju ke akhirat. Dan kita tak dapat nafikan, dah banyak dah kita tengok ayah kita, mungkin tuan-tuan ayah saya pun dah tak ada, ayah tuan-tuan pun dah tak ada, tok kita pun dah tak ada, tok nek kita dah tak ada. Dia makin, kita pun dah jadi ayah, mungkin tuan-tuan yang dah jadi cucu. Bila kita dah ada ayah, anak kita pun tahu satu hari dia akan kehilangan kita, seperti mana kita kehilangan ayah kita. Boleh jadi tuan-tuan yang ada cucu pun tahu satu hari Tok Wan akan pergi meninggalkan dia. Dia tahu. Kita makin lama kita menuju akhirat. Baik.
Jadi tuan-tuan, berusahalah tuan-tuan, berusaha untuk beramal. Jadi tuan-tuan kalau dah makin tua, tuan-tuan boleh bangun malam, senang bangun malam. Dah biasa nak terkencing. Macam saya, umur pun dah lebih 35 ke atas ni tuan-tuan, mula dah rasa dah, bukan semua benda kita boleh makan sangat tuan-tuan. Kalau minum manis ni sehari sekali tu boleh lah, ataupun sehari 2 kali ke. Tak boleh lah tuan-tuan. Kalau sehari 3 kali minum manis, kita dah rasa dah badan tak sedap. Insulin tinggi, minum gula banyak, insulin tinggi, mula badan kita tak selesa, rasa tak sedap, rasa tak berapa selesa. Bila tak minum gula, rasa segar pula. Kalau muda dulu tak apa, betul kan? Masa umur 18, umur 20, gula ke tak gula tak ada hal. Tapi dah 35 ke atas pun kita tahu, rupanya bila gula banyak, badan kita spike insulin, dia mula badan kita jadi tak larat, tak boleh sangat. Baru kita tahu. Saya pun dengan ada gout ni, ada benda yang tak boleh makan lebih tuan-tuan. Baru kita tahu, saya ada satu kesedaran, saya bukan lagi seperti dulu. Dia ada kesedaran, bukan seperti dulu lagi. Kita kena akui benda tu. Hatta dalam soal pemakanan pun, tuan-tuan pernah jumpa doktor pernah pesan tuan-tuan kan, kena begini, banyak doktor pesan. Kita dah tahu, zaman aku dulu dah berlalu, zaman aku dulu dah lepas. Dia kena ada kesedaran tu. Saya ada jumpa satu orang sakit, dia kencing manis, dia kaki dia berlubang. Orang kencing manis ni kaki berlubang, bau dia macam apa, ikan kering tu, ikan kering yang orang duk ni kan, bau dia macam tu lah. Bila buka, bau kaki dia yang berlubang tu. Tapi dia ni dah umur 60 lebih dah. Sepatutnya kita ada kesedaran, kita bukan lagi macam dulu. Kita kena sedar benda tu. Kita manusia, dia ada kurang, dia ada lemah, dia ada lebih ni, dia ada kurang ni. Itu benda yang kita kena akui tuan-tuan. Jadi doktor dah pesan tak boleh minum manis, tapi dia ni nak minum manis juga. Pantang nak manis juga. Sampai saya ingat, saya tengok, saya pergi ziarah dia kan, kaki dia dah potong jari, jari dah potong dengan berlubang. Dia minum manis, dia makan manis. Lepas tu dia kata apa kat saya? Dia kata macam ni, dia kata ni, hang adalah adik-beradik tuan-tuan, belah ayah tu jauh sikit lah. Dia kata, hang kalau nak minum manis, risau sakit, bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Saya duduk tenung, macam mana lah pakcik ni, kaki kencing manis dah berlubang tu. Tuan-tuan, ayat Quran ni kita guna biar kena tempat lah. Apa yang Nabi suruh baca Bismillahirrahmanirrahim tu? Ceritanya seorang sahabat Nabi yang digigit oleh haiwan berbisa. Nabi kata kalau dia baca tu 3 kali, dia tak kena gigit. Ataupun dia kena gigit, bisa dia tu tak sakit sangat. Kalau rasa pun sikit-sikit kebas-kebas macam tu je. Ataupun dia takkan ditakdirkan dipatuk. Kalau lalu ulang-ulang pun tak patuk. Kan ada orang kadang-kadang lalu je binatang tu, dia tak patuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pernah Khalid Al-Walid dicabar minum racun. Bukan dia saja minum, orang cabar dia. Khalid Al-Walid radhiyallahu an, Sayyidina Khalid Al-Walid ni pahlawan yang hebat. Orang kafir cabar, kalau Islam tu betul, hang minum racun ni. Kalau hang tak mati, aku percaya Islam tu betul. Khalid Al-Walid baca itu, ada riwayat Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat dengan namanya apa-apa, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia nak membuktikan kebenaran Islam, dia baca, dia minum, dan dia tak jadi apa. Ini kalau kita balik rumah, tak ada apa cerita tuan-tuan, tak ada apa hal tuan-tuan, tak ada apa orang cabar apa, tengok puradan Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan minum puradan, memang matilah tuan-tuan. Itu tuan cari penyakit. Saya boleh tengok dia kata macam ni, saya kata ni salah ni, konsep pengamalan tu salah, tak betul ni, salah. Dan dia mati kencing manis tuan-tuan, mana dia memang salah, itu dia matilah tuan-tuan. Kalau ada lagi orang kata lagu tu, kalau dah kencing manis, doktor katakan jangan makan gula, tak apa, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukti depan mata saya, meninggal dah tuan-tuan, orang tu pun meninggal pun kencing manis. Lagi teruk lagi tuan-tuan, memang bukan dia. Kita tahu dalam dunia ni, innas wala taqfu ma laysa laka bihi ilm,
Jangan kita buat satu benda, berpegang pada satu benda tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal fikiran akan dipersoalkan. Allah jadikan dunia ni dia ada peraturan dia, tuan-tuan. Contoh kita makan gula, insulin akan spike. Ini fakta, tuan-tuan. Itu Allah jadikan tubuh manusia begitu. Makan garam macam mana, makan ini kita panggil sunnatullah, fitrah. Itu ketetapan Allah pada makhluk ni. Kita kena follow, tuan-tuan. Follow. Bagaimana yang Allah jadikan begitulah. Ahli syurga makan tak kencing, tak berak, tuan-tuan. Tak ada hingui. Kita tak. Kita makan, kita ada buang. Malaikat tak makan, hidup. Allah jadikan manusia ni dia ada sistem badan dia. Dan sistem badan kita tak sama dengan haiwan. Haiwan lain. Sebab tu ada penyakit yang ada pada haiwan, okey, ada pada manusia, bahaya. Badan kita tak boleh lawan, imun kita tak boleh lawan. Tuan-tuan, benda ni perlu pada ilmu. Ini pengalaman saya lah, tuan-tuan. Tuan-tuan sakit apa-apa, tuan-tuan, nombor satu adalah doktor. Itu yang saya bagi tahu. Doktor cakap itu nombor satu. Bomoh nombor dua, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi berubat dua-dua, tak apalah. Pergi doktor dan pergi juga perubatan Islam. Baguslah. Tapi nak cerita doktor tu, sebab Nabi, zaman Nabi pun, Nabi suruh sahabat Nabi rujuk doktor paling pakar, doktor Arab nombor satu, nama dia Al-Haris bin Kildah. Dia bukan Islam, tapi Nabi suruh rujuk dia pasal dia pakar. Dan ini disuruh Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tuan-tuan, kalau kita kereta rosak, kita pergi cari orang yang terror walaupun dia bukan Islam. Ini konsep yang diajar oleh Islam. Benda yang sama. Nabi masa nak pergi ke Madinah kan, siapa yang jadi juru pandu Nabi? Seorang pakar kan, dan dia bukan Islam. Siapa dia? Abdullah bin Uraiqit. Dia bukan Islam, tapi Nabi upah dia menjadi pemandu Nabi dengan Saidina Abu Bakar dalam satu perjalanan yang cukup penting, iaitu berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ni perjalanan yang cukup getir, musuh ramai nak tangkap, betul tak? Tapi Nabi upah dia. Nabi tak berpada dengan doa. Kenapa Nabi upah dia? Kerana dia pakar. Iaitu disebut dalam Al-Quran. Sampai Nabi juga suruh tanya pada ahli kitab yang ada ilmu kitab. Tanya berkenaan dengan apa? Apa isi kandungan mereka yang sebenar dalam kitab mereka yang belum diubah. Jadi tuan-tuan, saya jumpa amai ada orang saya jumpa tangan patah. Baru ni tangan patah. Saya kata kat dia, kena pergi hospital ni. Tangan patah dia jatuh. Dia tak mau. Dia tak mau pergi. Doktor suruh bubuh besi, dia tak mau bubuh. Dah hampir 2 bulan tangan dia tak boleh nak genggam. Tuan-tuan, biasanya kalau dah 2 bulan tak boleh nak genggam, sebenarnya dia akan mati di situ. Sayang, tuan-tuan. Memang dia akan habis terus. Selama-lamanya macam ni. Saya ada satu jemaah kaji main mengaji. Tangan dia macam ni saja boleh genggam. Dia dah takat ni tak boleh lebih. Dia memang tangan ni dia kena main. Saya masa patah tangan dulu kan, masuk besi, skru. Lepas tu pergi ke ortopedik, kita pergi yang panggil fisioterapi kan. Dia bagi tangan kita kepok, bagi dia fungsi balik. Jangan biar, tidak dia akan keras. Ada satu kawan saya, kakak dia, kaki patah, tak mau pergi hospital. Pergi bomoh, tak mau pergi hospital. Sampai sekarang capek, tuan-tuan. Sampai sekarang capek. Bukan saya kata nak pergi bomoh tu tak boleh, tapi nak pergilah, tuan-tuan. Tapi kalau rasa tak boleh tu, tuan-tuan, lebih baik pergi hospital lah. Lebih baik pergi hospital. Baik, jadi saya jumpa yang sambung tak elok ni ada 3 kes, tuan-tuan. Sambung tak elok, dia jadi lain. Baik. Jadi tuan-tuan tak apa. Kalau tuan-tuan dah bangun, jenis tuan-tuan dah tidur, tuan-tuan jaga susah nak tidur, kita tahulah itu bukan kita dah makin tua. Ataupun tuan-tuan kerak bangun kencing kan. Tuan-tuan kerak bangun malam kencing. Maknanya dia fungsi buah pinggang kita tidak lagi seperti dulu. Dan itu tanda fungsi buah pinggang tu bukanlah nak rosak dah. Biasanya dia ada kurang sikit dah. Dia tak lagi, filter dia bukan lagi macam kita muda-muda dulu. Baik. Jadi tuan-tuan, samalah juga bila tuan-tuan makan, tuan-tuan punya jantung berdegup. Ada setengah orang bila makan banyak sikit dia berdegup, dub. Sebenarnya dia ada jantung dia tu tak apa bagus dah. Sebab bila kita makan, nak proses makanan dalam perut, dia memerlukan tenaga yang sangat kuat. Ini bukan saya cakap, tuan-tuan. Ini doktor pakar, Dr. Akbar Ali On kot, dia pakar jantung.
Saya cerita kat tuan-tuan daripada dia lah, saya bukan ahli doktor. Jadi saya selalu tengok dia pakar jantung. Dia sebut, dia kata kalau kita makan, badan kita memerlukan tenaga yang kuat. Dia akan pam darah banyak di usus untuk proses penghadaman. Bila jantung kita dah tak kuat, dia nak pam darah kuat, nak proses makanan, ada setengah orang dia akan jadi macam gastrik tu, jadi macam sakit. Sebab tu ada setengah orang dia rasa gastrik, rasa macam angin, rupanya jantung. Jantung dia tu duk. Maknanya dia kalau kita dah makan, kita jadi macam tu. Siapa makan banyak sikit mula rasa tak selesa dada, jaga-jaga. Pada dia jantung kita dah ada problem. Dan patutnya kita ada kesedaran, aku ni dah tua, aku ni bukan lagi macam dulu. Baik. Jadi tuan-tuan, bila bangun malam, tuan-tuan selalu kencing ke ataupun bangun malam dah tak boleh tidur, ambil peluang sembahyang tahajud. Dua pun jadilah. Macam ni, Nabi bangun malam dan Nabi sembahyang tahajud. Saya harap tak ada dah tuan-tuan di kalangan kita nak bangun tahajud, pasal tak bangun, takut hantu. Yang ni leceh lah tuan-tuan, dah tua-tua takut hantu lagi. Nanti hantu jadi makmum lah. Tuan-tuan, hantu sampai ke hari ni saya tak pernah tengok, tuan-tuan pun tak pernah tengok. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan tak perlu takut lah tuan-tuan, benda yang kita tak pernah tengok ni. Di perasaan kita ya. Jangan lagi tuan-tuan bangun tahajud kenapa takut hantu. Itu perasaan tuan-tuan, perasaan sahaja. Boleh jadi ada hantu, boleh jadi. Kalau ada hantu kita tahu macam mana nak ajak hantu tu. Macam mana hantu yang kacau kita. Tapi biasanya tuan-tuan perasaan kita ya tuan-tuan. Faftatahal Baqarah. Baca Nabi sembahyang malam, Nabi baca Al-Baqarah. Surah yang paling panjang sekali. Sebelum saya lupa tuan-tuan, Nabi ni bila Nabi bangun tahajud, mula-mula kita baca doa iftitah. Tapi doa iftitah waktu sembahyang tahajud ni dia lain sikit daripada doa iftitah. Doa iftitah dia ada banyak tuan-tuan. Kan ada banyak, macam kita baca tu yang paling antara yang melengkap lah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah kata wasila. Wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ard. Kita baca itu yang paling panjang lah. Ada ketika Nabi baca hanya Allahu akbar kabira wa bukrata wa asila, sampai situ saja. Ada sebahagiannya Nabi sambung pada wajjahtu wajhal ladzi fatara as-sama sampai habis. Kita baguslah kita gabung dua. Tapi kalau tuan-tuan bangun malam, dia ada satu sunnah dia, bacaan dia lain sikit. Untuk solat yang pertama, solat yang kedua, yang ketiga kita baca macam biasalah. Allahu akbar kabira lah. Tapi solat yang pertama, kita bangun malam, gosok gigi, ambil sembahyang, kita solat, sembahyang, dia punya doa iftitah tu dia yang sunnah dia lain sikit. Tuan-tuan boleh cari je tuan-tuan. Di dalam tuan-tuan semua ada handset mahal-mahal, tuan-tuan type saja doa iftitah qiyamul lail, doa iftitah pada malam, sembahyang malam. Nabi akan baca macam ni. Allahumma rabba Jibril. Ini doa iftitah dia. Kat takbir Allahu akbar. Allahumma rabba Jibril. Ya Allah, Tuhan kepada Jibril, wa Mikail, dan Tuhan kepada Mikail. Jadi dua malaikat yang paling hebat lah, Jibril dan Mikail. Fatiras samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Ihdini limah macam mana? Alimul ghaib wa syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kamulah ya Allah yang memutuskan, yang mengadili di antara hamba-hambamu yang berbeza-beza. Manusia kan berbeza dalam bab politik, berbeza dalam bab fikiran, berbeza dalam pandangan peribadi. Kita dengan isteri kita pun berbeza. Engkaulah yang mengadili di kalangan hamba-hambamu yang berbeza-beza. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berikanlah aku petunjuk dalam segala perbezaan ni ke jalan yang benar dengan izinmu. Minta dalam duk banyak kat dunia ni duk bertelagah pasal ini, bertelagah pasal itu. Banyak benda orang bertelagah. Buka Facebook, banyak benda orang bertelagah. Kita duduk tempat kita kerja, banyak orang bertelagah. Kita minta Allah Ta'ala bimbing kita dalam segala pertelagahan ni, pertelingkahan ni. Allah Ta'ala tunjuk kita yang paling benar. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Engkaulah yang memberi petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Baik tuan-tuan.
Jadi lepas baca tu baru Nabi baca auzubillah, tu baca Fatihah, habis Fatihah barulah Nabi baca Al-Baqarah. Nah, baik. Nabi baca Al-Baqarah ni tuan-tuan, dia baca Al-Baqarah. Faqultu, maka aku berkata, minum sat tuan, batuk pula. Baik. Bila Nabi baca Al-Baqarah, kita tahu surah yang paling panjang. Faqultu, maka kata Huzaifah bin Yaman, aku berkata, dia berkata dalam hati dia lah, dia jadi makmum, Nabi jadi imam. Dia berkata dalam hati dia, yarka indal mi'ah, mungkin Nabi akan rokok pada ayat yang ke-100. Panjang lah tentu ayat 100 tu, juzuk berapa lah tu. Dia jadi makmum dengar Nabi baca. Nabi baca dengar, dan dalam hati dia lah, bukan panjang Nabi baca. Maka Huzaifah Yaman tunggu bila nak rokok. Maka apa? Dia pun berkata dalam hati dia, mungkin Nabi rokok pada ayat yang ke-100. Kemudian summa madha, tapi Nabi bila sampai ayat 100, Nabi teruskan. Bukan ayat 100. Faqultu yusalli biha fi raka'ah famadha. Kemudian dia berkata mungkin Nabi baca satu Al-Baqarah lah. Satu Al-Baqarah famadha. Faqultu yarka' biha. Betul lah. Bila ayat 100, rupanya tak, Nabi baca habis Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang tuan-tuan. Kalau nak habis ni saya duk ingat, panjang lah tuan-tuan. Duk ada 2 juzuk lebih. Kalau kita baca laju pun tuan-tuan, 1 jam setengah lah tuan-tuan, mau 1 jam lebih lah nak habis Al-Baqarah. Ni sembahyang ni berdiri ni, kita sembahyang tarawih sekejam habis 23 tuan-tuan kita sembahyang. Ini berdiri saja ni. Jadi habis Al-Baqarah baru Nabi rukuk. Yarqa biha. Summa iftatahan nisa faqara'aha. Summa iftataha Ali Imran faqara'aha. Yaqra' mutarassilan. Pada rakaat seterusnya Nabi baca An-Nisa pula. Lepas Fatihah An-Nisa habis. An-Nisa juga surah yang panjang. Kemudian Nabi baca surah Ali Imran, rakaat seterusnya dibaca Ali Imran habis. Maksudnya Nabi sembahyang sangat lama, Nabi berdiri lama. Sebab tu Nabi sembahyang tahajud 11 rakaat dia. Tapi jangan ingat 11 rakaat tu macam kita punya 11 rakaat tuan-tuan. Ni 11 rakaat betul-betul panjang ni. Itu yang Nabi sembahyang malam 11 rakaat, tapi kaki Nabi bengkak-bengkak. Pasal apa kita yang sembahyang tarawih 23 rakaat kaki tak bengkak? Pasal kita laju lah tuan-tuan. Kita bukan laju, kita sembahyang sedang-sedang tuan-tuan, yang sekadar kita mampu. Saya tak pernah ada tuan-tuan sembahyang tarawih 23 rakaat kaki bengkak. Pernah jumpa? Kalau ada pun gaut lah tuan-tuan, saya ingat. Macam saya lah kot, gaut lah kot. Kalau biasa tak ada lah tuan-tuan. Kalau biasa tak ada. Baik, tapi Nabi berdiri lama sampai bengkak kaki Nabi SAW. Saya nak cerita apa? Nabi ni bersungguh-sungguh. Yaqra' mutarassilan. Nabi baca ni sangat berhati-hati, dengan sangat apa? Bukan baca laju sangat, bukan baca pelan sangat, bukan baca laju sangat, tapi Nabi baca ni dengan apa? Baca dengan tenang dan baca dengan saksama. Elok Nabi baca. Idza marra bi ayah fiha tasbih sabbaha. Bila lalu di ayat yang suruh bertasbih, Nabi bertasbih. Memang sunat dah. Kalau ada ayat suruh bertasbih, kalau kita fahamlah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Contoh, bertasbihlah kamu memuji Allah yang agung. Tuan-tuan kalau dengar ayat lagu tu, tuan-tuan kena kata apa? Subhana rabbiyal azim. Sunat, cakap pelan-pelan. Boleh lah. Ataupun ayat kata yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikul quddus. Ayat suruh bertasbih, tuan-tuan berkata subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau fahamlah tuan-tuan fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, kemudian wa idza marra bi su'alin sa'al.
Bila lalu pada ayat yang berdoa, maka Nabi berdoa. Terutama ayat ni berkenaan dengan syurga. Lalu tentang ayat-ayat syurga, Nabi akan berdoa. Cerita tentang apa? Alladhi walladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Contoh cerita tentang ahli syurga kan. Fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atakum. Cerita tentang syurga lah. Apa-apa nikmat syurga tuan-tuan yang menarik kan. Apa bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusadda'un wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmu tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Cerita tentang apa? Syurga. Kita doa Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka. Dan Allahumma ja'alna minhum. Ini doa yang senang lah. Allahumma ja'alna minhum. Sunat. Tapi kena faham lah tuan-tuan. Jangan pula ayat cerita bab neraka. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan ahli neraka. Kena faham lah tuan. Tak faham kita dengar je lah. Kalau dengar, oh ni cerita syurga. Kalau tuan-tuan dengar, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ataupun dalam hati je, ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka, dalam hati. Nah, kalau tak boleh bahasa Arab. Nah, kenapa kena bahasa Arab? Sebab Al-Quran, tasbih semua dalam bahasa Arab. Jadi bahasa ibadah kita adalah bahasa Arab, kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Boleh lah. Kemudian sampai di ayat apa? Ayat yang meminta untuk wa idza marra bi ta'awuz ta'awaz. Bila ayat yang suruh kita minta lindung, Nabi minta lindung. Terutama pada ayat neraka. Cerita pasal apa lah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam wa sa'at masira. Kita dengar ayat neraka, maka kita pun kata apa? Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, janganlah jadikan kami di kalangan mereka. Ataupun dalam hati, ya Allah, selamatkanlah kami daripada neraka dan sebagainya. Tapi kena fahamlah tuan-tuan makna dia. Nabi bila sampai ayat tu, Nabi berdoa. Baik. Kemudian summa raka'a, kemudian Nabi pun raka'a. Faja'ala yaqul, maka Nabi pun berkata, Subhana rabbiyal azim. Tuan-tuan nak tambah wa bihamdih ke tak? Dia ada dua riwayat. Nabi pernah baca Subhana rabbiyal azim. Nabi juga pernah baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi boleh baca Subhana rabbiyal azim, boleh baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nabi pernah baca kedua-duanya. Baiklah. Tapi dalam ni Nabi baca Subhana rabbiyal azim saja. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Azim ni yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Nabi ulang berkali-kali. Kalau kita apa? 3 kali. Betul tak? Kita biasa 3 kali ya. Tapi Nabi ulang banyak mana? Kita tengok. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Rokok Nabi macam berdiri tadi. Agak-agak berapa Nabi baca? Agak berapa? Habis doa iftitah, habis Al-Fatihah, habis Al-Baqarah. Tentu agak dalam sejam setengah tentang Subhan Rabbiyal Azim. Saya ingat ratus ke ribu tuan-tuan. Banyak tu. Kita cuba tuan-tuan buat bangun tahajud malam ni, tuan-tuan rokok, try baca 100 ya tuan-tuan. Ni tuan-tuan rokok baca 100. Saya ingat tak dan habis tuan-tuan pun jatuh bawah tuan-tuan. Mengantuk. Kalau kita tak pernah, jangan buat tuan-tuan. Junam kepala kita tuan-tuan ke bawah. Sebab tak pernah. Nabi baca tuan-tuan, tak tahu, saya ingat ini ratus ke ribu Nabi baca. Banyak. Seperti mana panjangnya Al-Fatihah dengan Al-Baqarah tadi tu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nak ceritanya bersungguh. Nak cerita dalam hadis ni, kita ni bersungguhlah buat ibadah. Kita tak mampulah macam ni tuan-tuan. Saya tak mampu tuan-tuan. Saya tak mampulah tuan-tuan. Nak bangun tahajud dapat 2 rakaat dengan witir pun alhamdulillah dah tuan-tuan. Betul tak? Itulah kalau kita dapat bangun tahajud dengan witir, baguslah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut, mana-mana suami yang jaga malam, dia jaga.
Jaga malam pukul 4 ke, pukul 5 ke. Dia jaga malam, dia kejut isteri dia. Lepas kejut buat-buat, pergi gosok gigi, ambil ismayang, solat sama-sama. 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Maka ditulis dia dengan isteri dia di kalangan orang yang az-zakirinallaha katsira wadz-zakirat. Dia dengan isterinya akan dicatat di sisi Allah di kalangan orang lelaki dan orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Pasal benda ni mudah tapi susah nak buat. Betul tak? Cuba tuan-tuan buat malam ni. Malam ni tuan-tuan jaga pukul 3 kejut bini. Mesti bini tuan-tuan pelik. Apa saya pula malam-malam pergi kacau ni? Dia pelik. Orang nak tidur. Mesti dia pelik. Nak apa tengah malam? Mesti bini tuan-tuan fikir ni nak kopi buat tengah malam. Apa hal malam-malam? Kan ada setengah orang macam tu. Saya pernah jumpa orang macam tu. Dia tengah malam minta bini dia masak ni. Bini dia masak. Oh, bagus bini dia. Tengah-tengah malam teringin kopi lah. Tengah-tengah malam teringin. Ada orang tuan-tuan, tapi bini dia memang bini yang solehah lah. Saya tanya bini masak. Bini masak. Memang betul bini solehah lah. Kalau kita tak tahu lah tuan-tuan macam mana, boleh ke tak boleh tuan-tuan. Kalau bini saya mungkin boleh lah kot, saya tak pastilah tuan-tuan. Tak minta lagi lah, tak pernah lah tuan-tuan mengidam pelik-pelik macam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan teringin macam mana tuan-tuan? Pukul 3 pagi teringin minum kopi. Pernah tuan-tuan? Pernah? Tengah pagi teringin minum ni. Tuan-tuan senyap-senyap tuan-tuan pergilah kedai mamak. Kedai mamak kan 24 jam. Kedai mamak bukan kedai janda lah. Hilap 3 pagi kedai janda kacau. Kedai mamak tak apa, pukul 3 pergi minum kedai mamak. Baik. Jadi tuan-tuan cuba try lah. Cuba try. Bangun tahajud. Kalau boleh berjemaah antara suami dan isteri. 2 rakaat saja Nabi sebut. 2 rakaat. Maka ditulis kita dan isteri di kalangan orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian saya pernah tuan-tuan, tapi bulan Ramadan lah tuan-tuan. Bulan selain Ramadan tak pernah lagi lah tuan-tuan, kejut. Selain Ramadan pernah. Saya terkejut semayang malam, betul tak? Ramadan pernah lah. Selain pada bulan Ramadan ni tuan-tuan tak pernah lagi lah. Takut orang perempuan fikir apa saya apa lagi aku di tengah pagi ni. Saya salah faham pula. Baik. Jadi tuan-tuan boleh cubalah. Baik, kemudian fakana ruku'uhu nahwa min qiyamih. Itu tuan boleh baca subhana rabbiyal azim, tuan boleh baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Thumma qala sami'allahu liman hamidah. Lepas dia rokok lama tu 1 jam lebih baginda Nabi SAW rokok, maka Nabi pun i'tidal. Lepas tu Nabi baca apa? I'tidal baca apa? Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Baiklah. Baik. Kalau nak baca panjang sikit, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada sahabat Nabi baca macam tu kan. Nabi semayang, Nabi baca Rabbana lakal hamd. Seorang sahabat Nabi baca panjang, dia baca lebih. Itu yang sebagai ulama kata, kalau tambahan itu sesuai dengan makna dia, tak berubah makna dia, tambahan itu bagus, boleh. Tidaklah semua bid'ah itu kita boleh kata bid'ah yang dalalah lah, sesat lah. Banyak tuan-tuan. Selagi mana benda baharu itu sesuai dengan asas-asas agama, kawaid agama, maka benda itu bukan bid'ah dalalah. Benda itu adalah benda yang bagus, benda yang harus dan mendapat pahala kalau kita sebut benda yang ibadah. Macam kita buat kenduri tahlil, betul tak? Kenduri tahlil, tidak ada gesaan dalam hadis, tidak ada larangan, tapi benda itu bagus, betul tak? Kita ada berzikir, kita ada bagi makan, ada dalam hadis Nabi sebut benda itu sesuai dengan asas agama. Tidak ada alasan kalau orang nak kata sesat, itu masalah dia tuan-tuan. Masalah dia, bukan masalah amalan tu. Baik, jadi tuan-tuan, ada Nabi tengah semayang, dengan Nabi dengar ada seorang sahabat baca macam tu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Lepas habis semayang, Nabi tanya, Nabi kata, siapa baca macam tu tadi? Nabi dengar dia baca. Siapa yang baca macam tu? Sebab Nabi baca Rabbana lakal hamd, Nabi baca Rabbana lakal hamd. Siapa yang baca tambah tu Rabbana lakal hamd? Maksud dia Rabbana, wahai
wahai Tuhan kami, lakal hamd, bagi kamulah segala pujian. Itu saja yang Nabi baca. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Tapi yang sahabat ni dia tambah, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, bagi kamulah segala pujian, hamdan kathiran, pujian yang sangat banyak, tayyiban, yang penuh dengan segala kebaikan, mubarakan, yang penuh keberkatan, fih, padanya. Nah, dia tambah itu. Jadi bila Nabi tanya, sahabat ni takut jugalah Nabi nak marah ke, Nabi tambah. Kemudian Nabi SAW kata, aku nampak ada 70 malaikat yang berebut-rebut nak tulis. Malaikat 70 malaikat. 70 malaikat berebut, kerumun mai. Siapa yang mula mencatat dulu bacaan tu, sebab bacaan tu sangat baik. Batuk balik tuan. Bismillah. Tuan-tuan boleh bacalah itu, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Baik. Tapi Nabi lama. Nabi i'tidal lama macam rokok tadi tuan-tuan. Nabi i'tidal panjang macam rokok tadi. Baik, kemudian summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'ah. Dia i'tidal panjang bagaimana rokok tadi. Summa sajada, kemudian sujud. Faqal, baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, subhana rabbiyal a'la, yakni maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Yang ni kita baca bila dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tapi biasanya kita baca apa? Wa bihamdih. Boleh tambah, boleh juga tak tambah, dua-dua boleh. Nabi pernah baca tambah, Nabi juga pernah baca tak tambah. Oh, nak isyak tu batuk pula. Baik. Bismillah. Baik. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih, dan adalah sujud Nabi panjang itu tak jauh dengan berdirinya Nabi. Tak ceritanya apa tuan-tuan, semua lebih kurang sama ya. Nabi berdiri baca Fatihah dengan surah Al-Baqarah, rokok Nabi, i'tidal Nabi, sujud Nabi, semua sama panjang. Itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat. Saya rasa susah nak jumpa lah orang yang mampu buat macam ni. Tapi tuan-tuan, kita ambil satu semangat. Kita buat sekadar mana yang kita mampu. Kita tak buat sekadar mampu. Masalah kita ni, benda yang boleh buat tapi tak buat. Itu benda. Boleh buat, kita menjadi tak mampu buat. Tak mampulah saya. Tak mampu lah tuan-tuan. Siapa nak mampu buat. Tapi ada benda yang kita mampu buat tapi kita tak buat. Tidak tuan-tuan. Ada benda apa yang kita boleh buat? Ada aja. Bangun, mayang 2 rakaat. Boleh je. Tidak, kita boleh bangun, gosok gigi, ambil semayang, yang 2 rakaat, sambung tidur. Atau istighfar, boleh kan? Istighfar sangat bagus waktu sebelum subuh. Bagus. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa sini banyak masalah dalam hidup, banyak istighfar. Bagus tuan-tuan. Terutama bagusnya sebelum subuh tu paling bagus. Cuba melazimi istighfar. Istighfar ni kita akan merasai banyak perbezaan dalam hidup kita. Sebab dosa yang kita buat ni banyak mengganggu urusan hidup kita. Banyak mengganggu dosa yang kita buat. Paling bagus istighfar waktu sebelum subuh. Lagi 20 minit ke 30 minit sebelum subuh tu tuan-tuan istighfar. Istighfar ni banyak. Tuan-tuan boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau rasa macam panjang sangat, boleh astaghfirullahaladzim, boleh. Rasa panjang sangat, astaghfirullah. Tapi dalam hati tu, ya Allah, aku mohon ampun. Aku memohon ampun kepadamu, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah.
Kalau tak mau panjang lah. Boleh lagi nak pendek, boleh. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Termasuk dalam istighfar. Sama je. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah dosaku. Astaghfirullah, ya Allah aku memohon ampun. Sama je sebenarnya. Benda sama. Tuan-tuan boleh guna Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Boleh guna Rabbi ghfirli. Boleh Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Allahumma ghfirli. Ambil yang mudah dulu. Dia kalau tak pernah buat. Kalau tuan-tuan dah biasa Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli, tuan-tuan buat, tambah pula astaghfirullahaladzim, tambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh lah. Benda yang kita boleh buat, kita buat. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, fadlu, kelebihan tatwil, memanjangkan solat malam. Cuba tuan-tuan bangun lah. Cuba tuan-tuan bangun malam dan tuan-tuan bersolat tuan-tuan. Cuba bangun. Tuan-tuan boleh bangun, tuan-tuan ada peluang bangun, bangunlah tuan-tuan. Dah duduk, dah jaga, dah tak boleh terlelap, bangunlah tuan-tuan. Solat sat. Kalau dah lama kita buat, maka dia akan rasa kemanisan dia. Kalau rasa tak bangun malam ni, rasa macam tak selesa lah tuan-tuan. Rasa tak puas lah kalau kita ada malam yang berlalu, ada hari yang berlalu, kita tidak bangun malam. Dia macam satu, kita bagi apa, majlis lah tuan-tuan. Dia antara majlis yang paling kalau kita, saya buat satu analogi tuan-tuan. Kalau kita lah, katakanlah ada satu majlis yang besar-besaran, yang dijemput ni, ramai kawan-kawan kita dijemput. Katakanlah yang buat majlis ni Sultan Perak buat. Ramai kawan kita dijemput pergi ke hotel 7 bintang. Hotel yang hebat lah, 7 bintang, yang betul-betul grand lah. Kawan kita dapat, jiran kita dapat duduk dengan Sultan, makan pun sedap, dapat bergambar. Tapi kita seorang tak dapat. Kita mesti termenung kan, apa salah aku Sultan tak panggil? Member lain semua dapat, ni dapat, tu dapat. Lepas tu dah habis tu, Sultan bagi pula duit poket seorang 100,000 contoh. Tuan-tuan jangan berangan lah tuan-tuan, ini contoh lah tuan-tuan. Dah duit poket seorang 100,000, tapi tuan-tuan akan termenung, siapa aku tak dapat? Jiran belakang rumah dapat, kawan ni pun dapat. Pasal apa? Dia pergi satu majlis yang cukup besar, kita tak dapat, orang lain dapat. Sepatutnya kita akan kena timbul dalam hati kita, pasal apa kita tak dijemput dalam majlis yang lebih besar. Yang ni majlis bersama dengan penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan ayah dan ibu kita, tok nenek kita, yang memberikan kita isteri dan anak, yang memberikan kita nikmat yang tak terhingga, yang menjadikan segala-galanya. Semua penguasa dunia yang kita hebat, kita kagum dengan orang handsome, orang yang cantik, Allah yang jadikan dia. Itu Allah yang jadikan rupa dia yang menarik itu. Allah yang jadikan dia kaya, Allah yang jadi dia badan kuat. Kita tengok pemimpin-pemimpin yang hebat, Allah yang berikan, sekalipun dia bukan Islam. Pemilik sebenar Allah. Allah Malikul Mulk, Allah ni raja sekalian raja, Allah pemilik kerajaan. Mana tuan-tuan kita punya majlis yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan? Waktu malam. Kan ada hadis Nabi kan, Allah berfirman pada setiap sepertiga malam, may yas'aluni fa'utiyah, siapa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Allah tiap-tiap sepertiga malam Allah Ta'ala berfirman, mana hambaku yang meminta ampun, aku sedia mengampunkan dia. May yas'aluni fa'utiyah, siapa mana-mana di kalangan hambaku yang nak meminta pada ketika ini, aku akan berikan. Ini majlis besar-besaran ni. Wa may yasta'izuni la uizannah, siapa yang nak minta lindung dengan Allah daripada sebarang bala bahaya, aku akan lindung dia. Kita duk tidur mengeruh tuan-tuan, ada di kalangan sahabat kita yang bangun malam, dia sedang bermunajat dengan Allah, Tuhan sekalian alam.
Kita tengok, yelah, bukan dapat duit pun, kita duduk tengok yang tua tuan-tuan. Dia tak tahu orang yang bangun malam ni tuan-tuan, kalau dah biasa melazimi malam, dia akan merasai satu nikmat yang lebih gembira daripada orang yang mendapat duit. Tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan 1 juta, tuan-tuan seronok tak? Okey tuan-tuan, keluar nanti sebelum balik tuan-tuan ambil cek seorang 1 juta, seronok tak? Tak seronok? Takkan tak seronok kot. Tuan-tuan, manusia ke robot ni? Seronok kot no? Ataupun saya bagi, mas duit tak seronok, tak apalah. Mas wang 1 kilo. Seronok tak? Tak seronok no? Seronok Pak Tam? Seronok Pak Tam, seronok. Semua seronok tuan-tuan. Tapi kalau saya bagi dekat lembu, daun dengan duit 1 juta, lembu suka mana? Lembu lebih dia suka daun. Monyet nah mah 10 kilo, lebih kurang lah ni 3 juta lebih lah. 10 kilo 1 kilo dalam 300 ribu lah ni. 10 kilo nah 3 juta lebih. Saya bagi pisang mah. Ini mah ni pisang mah. Monyet ambil mana? Monyet sangat seronok tuan-tuan, dia dapat pisang mah. Allah jadikan manusia ni lain cara dia berfikir, lain cara dia gembira. Manusia lain, kita gembira dengan ini. Disebut dalam Quran, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal bani wal qanatir minal qantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia ni suka emas dan perak. Binatang tak? Betul tak? Ada ke binatang suka emas perak? Saya tak pernah jumpa lagi tuan-tuan. Ada binatang yang kalau jumpa emas dia buat pelari emas? Betul, saya tak pernah jumpa tuan-tuan. Tapi manusia ni suka benda tu. Emas perak pun suka. Seronok seronok. Saya seronok. Tuan-tuan bagi, Ustaz nah emas 10 kilo Ustaz, saya jumpa semalam belakang rumah. Saya seronok. Saya seronok dapat. Allah jadikan manusia begitu, seronok pada benda tu. Dan tuan-tuan tahu, sama juga kita rasa nikmat tak sama. Tuan-tuan, makanan yang paling sedap bagi tuan-tuan apa? Mungkin nasi Arab, mungkin nasi biryani, boleh jadi yang paling kita suka pizza, KFC, McDonald, yang orang duk boykot lah ni kan. Apa benda lagi tuan-tuan yang kita suka. Tapi tuan-tuan percayalah, bagi binatang yang tu tak sedap. Betul, yang sedap lain. Bagi lembu paling sedap daun tuan-tuan bagi pizza dengan daun, daun dia makan. Monyet, tuan-tuan bagi nasi Arab dengan tuan-tuan bagi buah-buahan, saya ambil buah-buahan. Singa tuan-tuan bagi nasi Arab yang dah dimasak dengan tuan-tuan bagi daging mentah, dia ambil daging mentah. Ikan, kucing, dia ada benda yang nikmat yang kita makan kita pun tak lalu. Tuan-tuan, orang yang tahajud, kalau dia tahajud selalu, dia ikhlas, dia akan merasai satu kenikmatan yang melebihi segala kenikmatan yang lain. Itu yang disebut oleh Habib tuan telah jawab. Itu yang disebut oleh Ibrahim Adham, seorang ulama sufi terkenal kan. Dia kata apa? Kalaulah raja-raja ni merasai apa yang kami rasa. Sebab seronok tu dalam dada, betul tak? Seronok tu dalam dada. Dia bukan zahir. Saya bagi tuan-tuan 1 juta dengan orang yang tuan-tuan dapat 1 juta seronok. Tapi kalau orang yang ada 1 bilion dalam akaun ni, saya bagi dia 1 juta, dia okey, dia biasa saja. Benda yang sama, betul? Benda yang sama. Saya bagi tuan-tuan 1 juta, tuan-tuan seronok. Tapi saya bagi dekat orang yang apa? Bilion 1 juta, dia tak ada apa. 1 juta tak ada apa. Benda yang sama. 1 juta. Tapi yang ni seronok sangat-sangat, yang ni tak ada rasa apa. Tuan-tuan, seronok tu dalam hati. Orang yang bertahajud, Allah jadikan nikmat dalam hati dia melebihi segala kenikmatan yang lain. Sebab tu orang yang dah capai makam dekat dengan Allah, jauhlah tuan-tuan. Saya pun jauh tuan-tuan nak capai di situ, jauh. Kita kenal diri kita. Jauh sangat nak capai. Tapi usaha ke arah tu tuan-tuan. Dia akan rasa kenikmatan dalam kesusahan. Susah, tapi dia rasa nikmat macam rakyat Palestin kan. Susah. Allah, saya yakin Allah Ta'ala ada bagi satu kekuatan yang luar biasa dalam hati dia, yang kita tak pernah fikirkan tuan-tuan. Bagaimana ketenangan dan kelapangan hati dia. Baik tuan-tuan, cukup sekadar tu, saya mohon maaf. Akan datang kita akan sambung hadis yang ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترودا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.